أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا سهل إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. Yang saya muliakan Tuan Musi Surau, yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, para hadirin yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita mengambil kesempatan masa sebelum daripada solat fardu Jumaat, sebelum kita memulakan khutbah, maka saya menyuruh kepada semua, peringatan kepada saya dan juga kepada kita semua supaya kita semua sama-sama niat iktikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah Ta'ala ini sepanjang setengah jam, mungkin 40 minit, kita akan dikira sebagai pahala yang tidak putus-putus insya-Allah. Jadi pada tengah hari ini saya diminta untuk berkongsi sedikit sebanyak perkara berkaitan dengan korban. Saya tak ada masa yang panjang. Saya minta maaf kepada Dikit Surau sebab agak lambat. Saya nak plan nak hantar pukul 12.30, tapi sebab ada mesyuarat, jadi baru habis mesyuarat. Jadi sepatutnya tak sekiranya kita bermula pada jam 12.45, tapi tak apalah. Kali ini mungkin ada sikit semangat yang boleh kita sama-sama kongsikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambut Hari Raya Haji tak lama lagi. Hari ini pun dah 1 Zulhijjah. Sebahagian daripada kita alhamdulillah berpuasa, dan mudah-mudahan kita semua ada niat untuk kita korban. Sebab korban ini merupakan satu ibadah yang mana Nabi SAW sangat-sangat diberatkan. Jadi kita semua barangkali telah tahu dah hukum korban itu apa dia. Cuma pada tengah hari ini kita nak bicara tentang falsafah korban. Korban itu dia bermula pada apa yang telah dimulakan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi pada tengah hari ini kita akan tengok sikit sebanyak cerita yang mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah As-Saffat ayat 99 hingga ayat 16. Jadi saya akan baca ayat ini dan kita akan tengoklah apakah perkara yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan iktibar, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan kepada kita kisah-kisah dalam Al-Quran ini bukan untuk kita baca sahaja. Alhamdulillah kita pun bulan puasa, kita baca, kita khatam Al-Quran, tapi yang paling utama adalah kita nak bagaimana Al-Quran itu boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS dalam ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim dikata apa? Dikata sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, yang mudah-mudahan dan Tuhanku lah yang membimbing aku. Kisah ini berlaku bila mana Nabi Ibrahim AS daripada Iraq. Kita semua tahu cerita bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika mana dia di Iraq, di Babylon, dia bersama kaum dia yang semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemuncaknya adalah apabila mereka telah berpakat untuk membakar Nabi Ibrahim AS, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah selamatkan dia. Dan setelah itu Nabi Ibrahim pergi hijrah. Dia barangkali bawa diri, kaum dia tak nak terima dakwah dia, maka dia pergi hijrah. Dan para ulama katakan bahawa negeri yang dia pergi itu adalah di Syam. Dibawalah apa namanya isteri dia Sarah, dan pada waktu itu umur dia dikatakan bahawa umur dia adalah 86 tahun. 86 tahun umur dia pada waktu itu, dan dia tak ada anak lagi, tuan-tuan. Dia tak ada anak lagi. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang seterusnya, ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kurniakanlah pada aku anak-anak yang soleh. Jadi tuan-tuan, pengajaran pertama pada hari ini adalah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita anak yang soleh. Ustaz, saya dah ada anak ni, anak dah umur 9 tahun dah, boleh tak doa lagi? Doa tak apa. Kita doa sekarang, barangkali anak kita ni agak nakal sikit, Allah Ta'ala lembutkan hati dia. Dan kalau katakan, Ustaz saya ni baru umur 18 tahun, tak apa, doa supaya zuriat keturunan kita nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan anak-anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim AS dengan firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS dengan seorang anak-anak lelaki yang bersifat halim. Tuan-tuan, halim ni merujuk kepada
satu sifat yang mana sabar itu menjadi darah daging. Dia dua, bila sebut sabar kan, sabar ni, orang kata apa? Sabarlah, tuan sabar. Sabar ni adalah satu sifat yang datang kemudian. Contohnya bila mana kita kena musibah, maka orang datang pada kita, tuan sabarlah, kita sabar. Tapi kalau sifat halim, halim itu merupakan sifat sabar yang telah mendarah daging dalam diri kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga sifatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat halim. Nabi Ibrahim ni sifat halim, dia sabar dengan segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar itu telah menjadi darah daging pada dia. Jadi kat sini kita ada dua sifat, as-sabir, sabar, dan juga halim. Sabar ni sifat yang datang kemudian, tapi halim ni sifat yang telah menjadi darah daging kepada kita. Jadi bolehlah bagi nama anak Abdul Halim kan, Abdul Halim. Baik. Kemudian Allah Taala ceritakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dekat sini tuan-tuan kita akan tengok bagaimana sifat halim yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus ada pada anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Allah Taala ceritakan bila mana sampai masa anak ni boleh berjalan-jalan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tadi kan dapat anak nama Ismail. Maka anak ni sampai dewasa, taklah dewasa, remaja lah. Ulama sebut antara umur 10 hingga 15 tahun. Disebut dalam kitab yang saya baca ni, kitab tafsir Sofatul Tafasir oleh Syekh Ali Sabuni, umur anak ni lebih dalam 13 tahun. Tuan-tuan, anak umur 13 tahun ni anak yang kalau seorang bapa tu dia berbangga anak dia. Terutama kalau anak tu anak yang soleh, anak yang baik, yang dia berjalan-jalan, anak bawa pergi mana kan. Jadi satu hari tu Nabi Ibrahim bawa anak dia berjalan-jalan. Maka dia berkata pada anak dia, ini ara fil manam, aku lihat dalam mimpi aku bahawa aku telah menyembelih kamu, aku sembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Berilah pandangan kamu. Jadi Nabi Ibrahim ni tanya anak dia, beritahu pada anak dia. Dan sekali lagi Allah Taala rakamkan bagaimana keterangan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tanya, kalau ikutnya benda itu benda yang sangat besar. Tuan-tuan, anak yang dipelihara sejak kecil. Dalam Nabi Ibrahim ni dapat anak payah, umur 86 baru dapat anak. Tiba-tiba dapat anak suruh sembelih. Jadi dia beritahu pada anak dia, wahai anakku, aku lihat aku telah sembelih kamu. Maka apa pandangan kamu? Apa pandangan, dan lihatlah, dan apa pandangan kamu dan apakah yang kamu nak buat. Maka Allah Ta'ala rakamkan jawapan Nabi Ismail alaihissalam yang menunjukkan kepada mewarisi sifat halim daripada bapa dia. Apa dia? Kata anak dia, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka berkatalah Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Kata Hamka, ayat ini menggambarkan bagaimana tingginya ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tak kata, wahai ayah, laksanakanlah apa yang dalam mimpi kamu itu. Tak. Nabi Ismail tak kata, wahai ayah, ini mainan tidur ke apa, tak. Tapi Nabi Ismail kata apa? If'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan kamu dapati bahawa insyaallah aku adalah dalam kalangan orang-orang yang sabar. Mana kata nak kata berani sangat pun tidak. Sebab anak-anak kan, anak masa umur 30 tahun, tapi nak menunjukkan kepada ketaatan yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kepada ayah dia sendiri. Maka dia kata apa? Insya-Allah, 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 wahai ayahku, dia kata dengan penuh tekad dan azam, aku kamu dapati dalam kalangan orang-orang yang sabar. Baik, sekali dah berlaku dah kesepakatan antara ayah dan anak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat yang seterusnya, falamma aslama wa tallahu al-jabin. Maka bila mana keduanya itu dah bersedia, dah sadar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan anaknya di atas tanah. Macam orang sebelah dia sembelih. Kalau orang sebelah lembu kan, lembu dia akan letakkan kepada dia, tadingkan lembu tu, pipi dia menghadap ke arah kiblat kan. Macam itulah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
Pada waktu itu, apa yang berlaku adalah masa dah dibaring, masa dah terbaring dah, Nabi Ibrahim letakkan Nabi Ismail pipi dia atas tanah, dan kemudian pisau kat tangan dah. Kata Nabi Ismail, ini kisah agak sedikit. Kata Nabi Ismail, dia kata, wahai ayahku, buatkanlah ikatan aku. Maksudnya nak sembelih kan, lemburkan ikat. Wahai ayahku, buatkanlah ikatanku ni sehingga aku tidak menggerupuk. Kemudian wahai ayahku, angkatlah baju yang ayah pakai supaya tidak terkena percikan darah, dan nanti akan dilihat oleh ibuku dan ibuku akan rasa sedih. Kemudian, wahai ayahku, tajamkanlah pisau dan percepatkanlah sembelihan ke atas batang tengkukku supaya akan menjadi mudahlah sembelihan itu ke atas aku, tak sakit. Kemudian, wahai ayahku, bila mana ayah datang kepada mak, datang kepada ibu, sampaikanlah salam kepada ibu. Dan wahai ayahku, kalaulah ayah melihat bahawa bajuku ini dipulangkan kepada ibu, maka pulangkanlah baju ini kepada ibu. Mudah-mudahan ini akan menghilangkan kesedihan ibu terhadap aku. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah orang paling cepat dalam menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam nada seorang ayah seorang anak, kita dapat bayangkan pada waktu ni Nabi Ibrahim pun sedih, Nabi Ismail pun sedih. Tapi demi kerana nak menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka keduanya sanggup walaupun dengan apa sahaja sekalipun. Jadi kemudian diceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS dah ambil pisau, dah letak dah, dan telah menghiris tengkuk Nabi Ismail AS. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan kerana itu berlaku, tak izinkan, dan tengkuknya tidak terbuka sikit pun. Dan riwayat sebut mereka yang halang daripada berlakunya kecederaan pada tengkuk Nabi Ismail AS. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah panggil Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi engkau itu. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim pada waktu itu dah tekad dah. Bukan sekadar tekad, dah buat. Makna kata pada waktu itu tidak ada sedikit pun makna kata barangkali pokok nanti Tuhan panggil semula ke tak. Sebab bila mana laksanakan perintah Allah, laksanakan dengan sepenuh hati. Tuan-tuan, ini pengajaran yang seterusnya. Bila mana kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan sepenuh hati dan sesempurna mungkin. Sebab apa? Sebab itulah maqam yang tertinggi dalam ibadah, itulah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu lihat Allah, kamu sembah Allah seumpama kamu lihat Allah. Tapi kalau tak dapat lihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala kemudian gantikan wa fadainahu bidzikrin wa fadaina inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan ini merupakan satu ujian yang sangat besar. Dan mana tak besarnya apabila anak diperintahkan untuk disembelih, dan anak itu pula anak yang baik, dan anak itu pula anak yang dah lama ditunggu dah, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita boleh kaitkan dengan kehidupan sehari kita pada hari ini, apa dah sangat dengan 800 kan, 700 ringgit yang kita nak gunakan untuk korban. Kan kita barangkali banyak keperluan, 700 ni nak pergi bercuti dah, nak balik kampung lah, tinggal dulu. Sebab kata Nabi SAW, kalau Allah tu ada ruang untuk dia berkorban, kemudian dia tidak berkorban, jangan datang ke musalla kami, jangan datang ke tempat kami solat. Sampai begitu keadaannya, Nabi SAW perintahkan supaya kita ni buat korban. Jadi tuan-tuan, kisah ni dah nak habis dah, tapi tak apalah, ada lagi beberapa episod lepas pada ni, tapi tak apalah. Yang penting tuan-tuan, pengajaran utama daripada kisah ni adalah kita pakai-pakailah, ada ruang untuk korban, kita korbankanlah. Dan jangan berkira-kira sangat, kenapa 900 kenapa 800 setengah surau tu 700. Tuan-tuan, duit itu kita bagi
Bukan kita nak dapat kurangan hari ini. Semakin banyak kita bagi insya-Allah, maka insya-Allah semakin besar ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, dan jadikan kita ni sebagai seorang anak seumpama Nabi Ismail alaihissalam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.